Dia kalau terputus, semua orang terputus Din. Betul. Okay. So record tu akan jadi 2 nanti betul? Betul. Okey. Apa tadi siapa? Apa soalan dia? Siapa yang tanya soalan tadi? Cakap je. Ha? Tak ada apa. Teruskan. Tak ada apa-apa. Okey, terus ya. Okey, line yang kedua. Selalu kan saya yang host tau. Ni nak cerita saya host senang tau. Tapi bila hari ni saya join meeting, kelabut saya. Itulah sebenarnya kita ni kalau cakap kat orang pandai, benda kita dah biasa pandai. Tapi first time saya join, saya ada kelas 30 kelas Zoom tau. You all kirim lah, tapi saya ada yang lain 30 kelas Zoom, semua saya yang invite orang. Hari ni first time saya di-invite, kelang kabut saya. Lain cara dia bila saya meng-invite orang padan bergerak, betul tak? Senang je kau masuk je balik link tu saya cakap kan. Tapi bila saya biasa meng-invite orang, tapi hari ni saya di-invite lain sedikit lah, jadi saya sedikit lambat. Okay, saya nak cerita pada line yang kedua tadi. Ta'u ta'nis. Ta'u sebenarnya saya explain, pergi balik kepada tadi. Ta'u, ta alif hamzah tu sebenarnya huruf ta. Huruf ta ya. Sebelah dia pula at-ta'nis, itu cara baca. Ta'u ta'nis maksudnya ta yang menunjukkan ciri-ciri perempuan. Dalam bracket itu diulang balik perkataan ta'u tadi, at-ta'u al-marbutah. Ta marbutah lah ya. Ta marbutah pergi kepada contoh dia al-muslimatu. Muslimah lah ya. Al-muslimah tu tengok ta marbutah tu, ta telinga tu. Ataupun as-saburatu whiteboard ataupun papan tulis, tengok ta bulat. It can be ta telinga, it can be ta bulat. Maksudnya dia referring kepada huruf yang sama. Kenapa dia jadi bulat? Sebab huruf ra tak boleh cantum. Betul tak? Huruf ra tak boleh cantum kan? Kita tahu ada beberapa huruf yang tak boleh bercantum selepasnya ya. Antaranya huruf ra. Jadinya ta telinga tadi menjadi bulat. So can be bentuk telinga, macam telinga ataupun bulat. Itu tetap ta marbutah ya. So itu maksudnya kalau muslimah sasanya muslimah orang perempuan. Senang ceritalah. Betul tak Mu'anas? Tapi saburah. Kenapa? Jangan tanya saya kenapa dia kategori perempuan, itu saya tak ada jawapan. Tapi kita kena terima. Hari ini bila kita belajar saburah ataupun kalau kereta sayyarah, kalau kereta ya, kategorinya kategori perempuan. Jangan hafal. Kita tak perlu hafal tapi tengok saja bila kita dalam Quran nampak ta marbutah, saya pun tak hafal ya. Nampak saja ta marbutah, oh ini adalah muannas. Ya, kita itu cukup bagi kita ya. Okey, itu contoh dia dan saya nak gerak kepada line bawah dia. Pergi dulu line bawah dia sebelah dia explanation al-alamat. So, pergi situ dulu. Itu alif lam fa ya, bukan hamzah. Alif lam fa bermaksud alif. Maksud huruf alif lah ya. Sebenarnya huruf alif. At-ta'nis, huruf alif yang menunjukkan ciri-ciri perempuan ya, dan al-maqsurah maksudnya contoh dia, saya nak bagi contoh sebelah dia, pergi sebelah, gerak sebelah sampai Linda. Salma. Salma selalu kita orang Melayu Salmah kan? Tapi orang Arab dia bukan Salma tau, dia Salma. So ya tu, ya yang ke ujung tu, ya tu itu dipanggil alif ta'nis al-maqsurah. Panjangnya nama dia, ya tu menunjukkan dia bersifat perempuan. Yang alif ta'nis al-maqsurah tu tak payahlah, tak payah peduli. Yang tadi kita tengok ta telinga, ta marbutah, yang ni kita tengok ya yang duduk di ujung. Ya tu tak ada titik. Itu menunjukkan perkataan itu bersifat muannas, perempuan ya. Salma kebetulannya memang perempuan lah Salma ya. Okey, sebelah dia kubra. Kubra bersifat perempuan tapi kubra sama meaning dengan perkataan akbar. Kita biasa dengar akbar, Allahu akbar, sama meaning ya, besar ya. Ataupun kabir. Pernah dengar kabir tak? Sama meaning ya, tapi di sini bentuknya jadi kubra kerana dia nak matchingkan dengan perkataan muannas ya. Jika perkataan itu sebab kubra bermaksud sifat, bermaksud paling besar ya. So dia akan berubah bentuklah. Okey, sebelah dia dakwah. Dakwah ni dakwaan apa? Dakwaan tuduhan. Dakwaan ya. Dakwaan tuduhan. So tengok ya, ada ya kat ujung ya. So dia juga bersifat muannas. Okey, marda. Marda kat sini refer kepada orang-orang yang sakit. Tetap
kita tak peduli yang lain sangat. Kita tengok ya tidak bertitik dekat ujung. Oh, perkataan ni bersifat muannas. Itu je yang kita nak. Okey. Dan ada satu lagi. Bawah dia pula. Bawah dia Lina pergi alif at-ta'nis al-mamdudah. Ya. Alif at-ta'nis al-mamdudah. Itu ya. Itu tak payah pening-pening ya. Jangan peduli. Tengok contoh dia. Contoh dia sahra. Sahra ni, sahra. Ingat tak dulu kita many years ago, banyak tahun sudah ada seorang artis bernama Sahara. Apa? Siapa nama dia? Sahara. Ingat tak? Sahara. Apa entah nama dia Sahara. Sebenarnya dia ambil nama Sahara. Sahara ke apa entah ya. Sebenarnya Sahara ni bermaksud gurun. Gurun ya. Sahara Yaakob. Ya ke? Saya tak ingat nama benar. Tapi Sahara bermaksud Yaakob. Tapi yang fokus kita kat sini alif hamzah. Itu yang kita nak fokus. Dia kena alif dulu, lepas tu dia ada hamzah. Dia kena side by side. Itu yang kita nak fokus ya. Perkataan sahara, alif hamzah itu menunjukkan dia bersifat muannas. Sebelah dia pula husna. Husna, tengok. Husna ya, husna asalnya perkataan Hasan. Perkataan husna, perkataan Husain sama ya, dia punya root word. Tengok ada alif, hamzah. Dia kena alif dulu baru hamzah. Jangan hamzah lepas tu alif. Tak boleh. Tak boleh tukar tempat ya. Alif, lepas tu endingnya hamzah. Itu maksudnya itu perkataan itu bersifat muannas. Okey, tengok sebelah dia pula. Sarra. Sarra itu dari segi ejaan dia sebenarnya ada sabdu pada ra ya. Sarra, tengok ada alif dan hamzah. Sarra bermaksud happiness, kebahagiaan ya. Tengok ada alif, lepas tu hamzah, lepas tu anba. Anba ni news. News berita. Kalau satu nabak ya, ni anba. So di sini ada alif dan hamzah menunjukkan berita juga, perkataan berita, bukan berita apa. Tak kisahlah berita tentang perempuan, berita tentang lelaki, berita tentang Amerika, berita tentang Malaysia, berita kandungan berita dia tak peduli. Tetapi the berita itself, the word berita jatuh kepada kategori muannas. Sekarang yang kita nak kenal hari ini, jika anda nampak ta marbutah, ta berbentuk telinga atau ta bulat, atau anda nampak ya tidak bertitik di hujung, atau anda nampak alif dan akhirnya hamzah di hujung, itu semua menunjukkan perkataan itu bersifat muannas. Banyak kan? Banyak tak? Banyak ya. Tapi jangan risau, kita bukan nak hafal pun. Kita bukan hafal, kita nak sedikit-sedikit. Saya pergi bawah dia sampai Linda. Az-zukura bermaksud zakar ya, muzakkar, lelaki lah. Az-zukura al-hakikah. Dari segi nak baca az-zukura maksudnya muzakkar, al-hakikah lelaki yang memang hak lelaki lah. Dia bagi contoh al-ab. Al-ab bapa, abun. Kita biasa panggil abi kan. Abu, perkataan abu, abi bermaksud bapa. Lepas tu hamzah, selepas dia hamzah, orang yang bernama Hamzah ya. Walaupun ta marbutah tapi dia tetap lelaki. Nampak ni dia ada exception dia. Jangan ustazah kata nampak ta marbutah semua perempuan, tak. Ini dia nak tunjuk exception. Orang lelaki yang bernama Hamzah, nampak dia ada ta marbutah ejaan dia. Tetapi dia tidak jatuh kepada kategori muannas, dia tetap kategori muzakkar. Adalah terkecualinya ya. Walau kita belajar tadi yang umum saja, umum akan ada yang terkecuali. Antaranya Hamzah lah. So hari ini bila nampak Hamzah ta marbutah, dia bukan muannas, dia muzakkar ya. Dan dia bagi contoh satu lagi bawah tu al-muslim. Al-muslim nampak tak ada ta marbutah. Senang je, muslim orang lelaki saja. Itu bidun. Kalau nak baca itu Linda balik-balik tadi bidun, kalau nak baca dia punya explanation tadi. Biduna. Itu baris dia ya. Biduna means without. Tanpa ta'u at-ta'ni. Tak ada ta yang perempuan tadilah. Tak ada ta marbutah lah, tak ada ya yang tidak bertitik tu lah, tak ada alif hamzah. So kalau tak ada tiga-tiga yang pada perempuan tadi, confirm dia jatuh kepada al-muzakkar. Dia bagi contoh al-muslim ataupun al-baitun. Tengok perkataan al-baitun. Al-baitun rumah, tengok ta biasa bukan muannas ya. Ta biasa adalah muzakkar. Ta yang muannas adalah ta telinga dengan ta bulat sahaja. Okey, itu sebab itu jangan sangka nampak ta macam tu muannas, bukan. Itu adalah muzakkar ya. Okey, itu dari segi jantina senang, muannas muzakkar. Cara nak kenal kita dah bagi ya. Okey, dan hari ini kalau boleh saya nak cover bilangan dia. Kita dah boleh lah. Oh, hari ni belajar rupanya bahasa Arab ni ada bersifat perempuan, ada bersifat lelaki. Fine. Good enough ya. Cuma kita nak kenal saja dalam Quran yang mengambil sedikit masa ya. Okey, kita nak bilangan dia. Pergi kepada page yang kelima kita. Page yang kelima kita adalah
adad. Yes, yang tu betul. Adad ya. Memang saya baca tunjuk dia punya tajuk. Al-ismu, itu cara baca. Al-ismu sebenarnya ada hamzah tau. Yang pertama hamzah wasal, ada kepala huruf sad, lepas tu lam, selepas lam, alif yang sengit tu ada hamzah kat bawah dia. Sebenar-benarnya ya, kalau nak paling tepat dia. Al-ismu sin mati, nun bari depan. Al-ismu kata nama, min haitsu. Itu memang bunyi dia macam itu. Min haitsu dari kategori, dari jenis. Al-adad. Al-adad maksudnya bilangan. Se ke, jamak ke, singular ke, plural ke, apa semualah. Itu ya. Al-ismu min haitsu al-adad. Itu dari segi baca. Kata nama dari segi bilangannya. Okay. Kita pergi kepada kolom. Kolom pertama kita. Kolom pertama kita al-mufrad. Al-mufrad maksudnya satu. Se. Dia dah tulis dalam bracket nombor satu. Maksudnya se lah. One ya. Bawah dia al-muthanna. Muthanna dua. Dalam bracket dia letak dah. Dan bawahnya pula al-jama'. Al-jama' maksudnya dia kena start dengan tiga ya. Tiga dan lebih. Okey, kalau kita belajar orang putih, satu singular, dua dah terus start plural. Betul tak? Orang putih kan? Arab dia ada pecahan dia tiga. Satu dia panggil mufrad ataupun singular, dua dia panggil muthanna, dan plural dia kena start dengan tiga. Ini bahasa Arab, dia berbeza dengan English ya. Okey, itu dari segi bilangan. Okey, kita tengok kepada second column. Second column tinggal dulu an-nau'u. Dia nak baca an-nau'u. Itu maksudnya jenis-jenis dia. Tinggal dulu. Kita pergi kolom yang ketiga. Al-khasa'is. Al-khasa'is ni macam ciri-ciri lah. Macam mana kenal dia? Ciri-ciri dia, pengkhususan dia. Itu. Okey. Dan yang keempat al-amthilah, contoh ya. Dan yang kelima al-mulahadzah, maksudnya komen. Hujung sekali komen ataupun apa pemerhatian lah. Okey, kita pergi kepada kolom al-amthilah. Kolom al-amthilah, tengok bagi contoh al-mufrad. Paling atas al-mufrad, al-muslim. Kalau di segi baris, al-muslimu. Itu dari segi baris. Al-muslimu, keduanya al-muslimatu. Lepas tu al-baitu, lepas tu as-saburatu. Okey. Perasan tak semua baris depan? Al-muslimu baris depan, al-muslimatu baris depan, al-baitu baris depan, as-saburatu baris depan ya. Walaupun dia tak letak baris tapi saya dah bacakan. Tetapi sebenarnya di dalam Al-Quran baris tu semua boleh. Al-muslimah boleh, al-muslimi boleh, al-muslimatu, al-muslimata, al-muslimati semua boleh. Al-baitu, al-baita, al-baiti, as-saburatu, as-saburata, as-saburati. Semua boleh sebenarnya dalam Quran. Sekarang dia bagi basic saja ya. So kita fokus dalam kepala kita nanti boleh. Dalam Quran 3 baris boleh, tapi dia bagi contoh baris depan je ya. Okey, itu semuanya maksudnya kat situ mufrad. Selah. Kalau al-muslimu seorang lelaki muslim. Kalau al-muslimatu itu belum nak ya. Okey, al-muslimatu seorang perempuan muslim, muslimah ya. Kalau al-baitu sebuah rumah. Ya. As-saburatu sebuah papan tulis. Itu dari segi maksud dia lah. So meaning to say dia punya bilangan dia se. Okey. Di sini ada alif lam. Sebenarnya kalau kita tak nak alif lam pun tak apa, boleh. Perkataan tanpa alif lam pun boleh. Kadang Quran macam-macam. Ini dia bagi contoh alif lam je, sebenarnya tanpa alif lam pun boleh. Tapi kalau alif lam dia akan, kalau kita buang alif lam dia akan jadi muslimun, musliman, muslimin. Kalau buang alif lam dia kena ada tanwin ke ujung ya. Kalau yang second one, kalau kita buang alif lam muslimatun, muslimatan, muslimatin. Boleh. Sebab ada orang pening bila alif lam dengan tanpa alif lam maksudnya tidak berubah. Bilangan tidak berubah ya, cumanya menjadikan umum atau khas saja. Okey. Sama ada you nampak alif lam ataupun tanwin, yang membezakan alif lam itu dia kata nama khas, makrifah. Tanwin itu dia menjadikan dia am ataupun umum nakirah, itu je. Dari segi bilangan tidak berubah. So kat sini kalau you nak letak contoh yang tanpa alif lam boleh je. You letak sendiri. Muslimun. Kan kita cakap baris semua boleh sebenarnya dalam Quran. Muslimun,
muslimatun, baitun, saburatun. Lepas tu letaklah yang tanwin, kan dia cakap tanwin bawah boleh, tanwin depan semua boleh, semua belaka semua boleh. Ya. Okey. Kita pergi bilangan yang kedua. Kolom yang kedua, turun bawah. Okey, pergi al-khasa'is dulu. Al-khasa'is dulu sebelah dia. Ni. Not that. Before that. Al-khasa'is, yes, yang tu. Untuk yang dua, katalah untuk 2 orang, 2 buku, 2 rumah, 2 sekolah, 2 kereta. Okey, hujungnya berubah. Kita dah cakap tadi, bahasa Arab ni hujung dia je berubah. Kalau tadi bunyinya mun, man, min ke apa tadi ya. Sekarang ini kalau 2 bunyinya ani. Bunyinya ani ataupun aini bawah dia. Kolom bawah dia, turun bawah aini. Kalau hujungnya bunyi ani ataupun aini menandakan bilangan dia 2. Okey, sekarang kita tengok contoh dia. Pergi kepada muslimun tadi tu, muslimun ya. Kalau asalnya atas muslimun ya, tengok dia bagi muslimun seorang lelaki muslim. Kalau nak cakap 2 orang lelaki muslim, al-muslimani. Bunyi dia ani, mani. Bunyi dia tu. Ada alif nun ya. Itu. Dari situ you tahu dah bilangannya dah berubah dah. Depan-depan semua tak boleh tak ubah. Hujung saja selepas mim ya. Dia tak boleh sebelum mim. Pada mim belum berubah lagi, selepas mim baru tambah alif nun tu. Ya. Al-muslimani, kalau perempuan dia pula al-muslimatani. Tadi kan muslim kan, muslim dengan muslimah kan. So sekarang dia bagi contoh lelaki perempuan lah. Al-muslimani, 2 orang lelaki muslim, sebelah dia al-muslimatani, 2 orang perempuan muslim. Anda nampak kan kalau perkataan muslimani dengan muslimatani berbezanya pada huruf ta. Pada huruf ta itu menandakan perempuan. Tapi ani itu sama, menandakan 2 bilangan dia. Dan boleh juga menjadi bawah dia. Dia bagi contoh al-baitani, 2 buah rumah, al-baitani, as-saburatani, 2 buah papan tulis. Okey, bunyi dia ani ya. Sekarang dia nak bunyi satu lagi, turun bawah lagi Linda. Bunyi satu lagi yang bunyi aini tadi. Aini juga bermaksud 2 ya. Tadi al-muslimani, sekarang bunyi dia al-muslimaini. Nampak? Mani jadi maini. Daripada alif nun jadi ya nun. Itu juga menandakan 2 orang bilangan dia ya. Tapi kenapa dia berubah menjadi ya alif tu? Ada sebab. Ada sebab kenapa dia berubah ya daripada alif kepada ya. Tapi hari ini kita ambil dulu. Ani dengan aini bermaksud 2 bilangan dia ya. Muslimaini, muslimataini, al-baitaini, as-saburataini. Okey. Sebab tu kita sabak dulu nah. Sabak dulu kan? Kita ambil je dulu. Kan sebab Ustazah, kenapa dia berubah jadi ya? Boleh je saya jawab, bukan tak boleh, tapi kita sabar dulu. Pelan-pelan kita bagi kawan-kawan yang lain absorb dulu ya. Okey. Dan kita pergi kepada itu 2 orang lah, 2 bukan orang, 2. Kalau orang 2 orang lah, kalau haiwan 2 ekor haiwan lah, apa-apalah. Kalau pensel 2 batang pensel, yang penting 2 ya. Okey. Kita pergi pada kolom bawah dia. Bawah pergi pada al-mudzakkar as-salim. Tengok tu dulu before that. Yes. Untuk jamak, ini dia ada pecahan di 3. Jamak means plural ya. Jamak al-mudzakkar as-salim. Kalau anda nak baca itulah baris dia, al-mudzakkar as-salim. Okey, lepas tu bawah dia pula al-muannats as-salim. Muzakkar lah ya. Lepas tu muannats perempuan, as-salim, dan bawah sekali at-taksir. Okey. Sekarang muzakkar khas untuk muzakkar lah, lelaki, muannas untuk muannas. At-taksir boleh 2-2, boleh muzakkar juga boleh, muannas pun boleh. Okey. Boleh ya? Okey. Apa maksud taksir? Taksir maksudnya formula dia nanti tak ikut muzakkar salim, tak ikut muannas salim. Itu je. Dia pelik lah. Ya. Tapi ketiga-tiga itu adalah bentuk plural di dalam Quran. Plural lelaki ada bentuk dia, plural perempuan ada bentuknya, dan plural yang pelik. Pelik dia tak ikut formula plural lelaki, dia tak ikut formula plural perempuan, itu dia panggil taksir, jamak taksir. Kalau you nak nak terjemahkan dia pelik lah, kerana dia tidak mengikut formula muzakkar salim ataupun formula muannas salim. Tapi ketiga-tiganya jamak 3 dan lebih. Okey, sekarang kita pergi kepada kolom sebelah di pula. Kita pergi kepada muzakkar salim dulu. Okey, muzakkar salim bunyi dia una. Kalau tadi apa?
asal tadi muslimun, lepas tu muslimani, muslimaini. Sekarang tengok bunyi dia. Muslimuna. Pak bunyi dia una. Bunyi ujung saja berubah ya. Muhammad, Muhammadani, Muhammadaini, Muhammaduna. Kalau yang tadi ni, sekarang na. You tak boleh ubah baris tu ya. Muhammaduna. Ataupun asal tadi muslimun, muslimani, muslimaini, sekarang muslimuna. Itu menandakan jamak muzakkar. Kategorinya muzakkar dan dia adalah jamak lah, 3 orang dan lebih ya. Dan dia ada 2 bunyi. Dia ikut yang macam bilangan 2 tadi. Bilangan 2 ada ani dengan aini, jamak lelaki pun dia ikut dua cara lah. Walaupun bunyi dia tak sama dengan macam 2 tu, tapi dia pun ada 2 cara. Selain daripada Muhammaduna, muslimuna, dia jadi Muhammadina, muslimina. Daripada muna jadi mina. Itu semua. Kan kita biasa dengar muslimin. Muslimin dari perkataan muslimina. Datang dari situ. Kita biasa kan muslimin. Ya. Lepas tu muslimun pun kita biasa dengar. Muslimin pun sama. Meaning sama. Tapi ada sebab kenapa dia berubah daripada muslimuna menjadi muslimina. Mim tu baris depan, tukar jadi mim baris bawah. Ada sebabnya. Tapi dari segi bilangan masih jamak dan kategori muzakkar tidak berubah. Sebab saja ya berubah. Itu kita sabar sikit ya. So bunyi dia muslimuna, muslimina. Okey, itu jamak lelaki. Sekarang kita pergi jamak perempuan. Jamak perempuan satu cara je. Allah, alhamdulillah, senang, ringan sikit dah jamak perempuan satu cara je. Kalau semua banyak cara, pening kepala ustazah belajar ilmu bahasa Arab ni. Belajar sikit pening, belajar sikit pening. Memang belajar mesti pening. Belajar wajib pening. Kalau belajar tak pening, maksudnya belajar benda yang sama. Wait, dengar saya cakap, jangan marah saya. Jangan marah saya sebab saya dengar ini, saya baca banyak tahun. Kalau tak nak pening, belajar benda yang sama je, maksudnya bodoh. Faham? Jadinya belajar mesti pening. Sebab bila belajar kita nak absorb benda yang baru. Because you pening doesn't mean you tak pandai. No. Kita pening sebab benda tu benda baru. Macam memasak juga. Dulu saya buka rahsia, baru kahwin tak pandai masak. Stres gila. Stres gila tak balik mak mentua. Aduh, tension. Kalau balik mak mentua je tensionnya, aku tak pandai masak. Ya Allah, sampai tak nak balik mak mentua. Baru nak balik mak mentua je menggeletar sebab tak pandai masak. Tu bukan saya bodoh, saya tak pandai je masa tu. Tapi hari ni jangan challenge dengan saya pandai masak. Setelah bertahun-tahun stres. So nak cakap, you all belajar mesti stres jugalah. Mestilah. Mesti ada sedikit stres lah. Tapi kita bukan nak periksa. Tak ada orang nak pilih awak. Tak ada mak mentua nak marah belajar bahasa Arab. Jadinya ada sedikit susah lah ya. So nasib baiklah mu'annas perempuan satu je cara dia. Perkataan itu hujungnya ada alif. Lepas tu ada ta tu. Itu je cara dia. Satu cara sahaja. Kalau kita tengok contoh bunyi dari segi baris. Ti. Macam itulah. Isyati. Isyatu. Dia boleh. Baris kan dia boleh berubah kan kita cakap tadi kan. Tapi dia boleh, yang penting dia ada second last dia mesti baris alif, mesti huruf alif lepas tu huruf ta ke ujung. Kalau dari segi bunyi dia isyatu boleh, isyati. Muslimatu boleh, muslimati. As-saburatu, as-saburati. You tak nak tanya ke? Kenapa pelik? Kenapa tak ada baris atas? Kenapa? Tak nak tanya ke? Ke you langsung tak nampak dah blur dah? Don't worry, sekejap lagi saya nak habiskan sedikit je. I know, saya faham. Bertahun-tahun saya dalam bidang ni. You dah blur dah. Aduh, tak nampak pun. Untuk perempuan, barisnya huruf ta ya, fokus pada hujung ya. Buat masa ni fokus kita pada hujung. Dia boleh atu, ati. Dia tak ada ata, tak ada. Jangan tanya dulu kenapa, letak saja dulu. Dekat contoh tu. Isyatu boleh, isyati boleh. Al-muslimatu boleh, al-muslimati boleh, as-saburatu boleh, as-saburati boleh. Yang baris atas tak ada. Tinggal dia dulu ya. Dia hanya 2. Okey, yang biasa kita dengar muslimat. Kita biasa dengan muslimatnya. Inilah datang dari perkataan tu. Al-muslimatu. Kat situ lah datang muslimat. Maksudnya plural perempuan, jamak mu'annas. Satu cara dah senang. Tapi lah dia punya baris tu 2 je. Baris atas dengan baris baris depan dengan baris bawah je. Baris atas tak ada. Itu kemudian ya. Okey, bawah taksir.
Taksir, jamak taksir. Yang penting senang cerita, dia tak ikut formula jamak lelaki tadi. Una, ina, muslimuna, muslimin, dia tak ikut formula perempuan tadi. Ati, atu, dia tak ikut. Jadinya dia ikut suka hati dia lah. Senang cerita, tak ada formula. Kan senang. Jamak taksir senang, tak ada formula. Kalau ikut dia je. Jangan tanya, ada orang pening. Pening jamak taksir. Siapa suruh pening? Sebab jamak taksir tidak mempunyai bentuk yang tertentu. So don't worry about jamak taksir. Kalau dia bukan kategori muzakkar salim, bukan kategori muannas salim, for confirm dia jatuh jamak taksir. Itu saja sehari dia. Kalau kat situ dia bagi contoh at-talamizu, maksudnya pelajar-pelajar lelaki, murid-murid. Murid-murid. Ya, murid-murid lelaki ya. Al-buyutu, itu berumah-rumah ya. So ini adalah jamak taksir. Okey, saya rasa saya nak stop. Saya rasa nanti you all meletup. You meletup. Penat saya muntahkan, you all muntah balik. So kita jika anda rasa nak tolong kawan dalam grup WhatsApp, jika ya, saya welcome semua. Linda pun dia busy juga, dia ada suami juga, dia ada anak juga, dia kerja macam mana. Jika Linda ke Ila ke siapa-siapa di sini rasa nak tolong kawan, nak tambah nota, nak tambah idea ke dalam grup WhatsApp, silakan tentang yang kita belajar. Boleh? Dah cukup, tak boleh banyak-banyak. Saya kata tak dapat 100%, jangan hilang 100%. Boleh? Tak boleh ingat semua, jangan lupa semua. So hari ni ada, memanglah complicated, tapi cukup yang setakat ini dulu, dan saya akan bagi beberapa handouts ya dalam ni. Cumanya susunannya nanti saya rasa saya perlu ikut susunan Linda ke? Linda rasa ikut susunan. Saya dah lupa dah, saya bagi dulu ke mana-mana dulu. So nanti saya tanya Linda apa susunan ni, saya akan bagi mengikut yang dia. Kata nanti dia nak flip flop, kata nanti Linda nak flip flop kat situ letih dia. Jadi dia kena turun naik atas, turun bawah ya. Jadi saya akan ikut susunan Linda nanti. Saya akan bagi beberapa handout yang dalam bentuk PDF. Anda boleh, insya-Allah anda boleh scan di rumah atau print di rumah, siapa yang ada printer di rumah ya. Ada soalan tak? Dah tak ada soalan dah. Nama letup kepala dah. Sila. Talamizu al-buyutu tu baris depan tak? Dia tak tekan. Yes, buat untuk benda yang macam ni memang biasanya dia baris depan. Biasanya lah, cumanya yang tadi sebab spesifiknya yang perempuan tadi ada dua baris. Saya dah bagi tahu awal yang ani, aini memang formula dia ani, aini wajib, una, ina wajib, perempuan pula atu, ati wajib. Selain daripada tu kita ambil yang baris depan je dulu. Tapi nanti boleh je nanti baris atas, baris bawah, baris semua baris boleh masuk. Semua baris boleh masuk except yang ada ni. Okey, saya nak Amy tanya mesti baris depan. Untuk perkataan macam ni stand alone memang dia baris depan, tapi dia boleh je baris atas dan baris bawah. Boleh ya? Cuma untuk bilangan dua, ni, aini wajib macam tu ya. Ni tu wajib. Una, ina wajib, nana tu, dan perempuan tu atu dengan ati. Itu saja yang fix. Yang lain semua kita ambil baris depan, tetapi sebenarnya semua baris boleh masuk. Okey? Hal yujad soal akhar. Ada soalan lain tak? Good. Very good ya. Very good question ya. Okey, tak adalah ya. Cukuplah ya Ustaz saya. Dah nak metup dah kepala ya. Okey, kita akhiri di sini ya. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa' ma'assalamah insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Okay, bye. Ya. Okey, kita di. First time kalut.